What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua informasi terbaru dan terkini berkaitan dengan spoiler manga One Piece bagi chapter yang ke-1076 yang memang sangatlah mantap bagi aku. Yang mana spoiler pada kali ini telah pun dikongsikan oleh Ethan Bobby daripada World Generation Forum. Masya Allah, akhirnya kita bakal didedahkan tentang Akagami no Shanks sekali lagi. Kita juga akan didedahkan dengan keadaan terkini yang sedang berlaku di Egghead Island dan juga perkembangan terkini bagi keadaan di Pulau Elbaf. Memang cukup hype lah chapter yang ke-1076 ni nantinya. Yelah, mana taknya spoilernya sahaja pun sudah cukup menarik. Ini kan pula full chapternya nanti. So nak tahu apakah kandungan untuk spoiler chapter 1076 ini? Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya batuk. Menurut spoiler, tajuk bagi chapter yang ke-1076 ini bakal berjudul sebagai Old Friend. Tajuk ini berkemungkinan besar merujuk kepada isi kandungan spoiler yang akan aku kongsikan kepada korang semua selepas ini. Spoiler kemudiannya mengatakan bahawa Rob Lucci dan Kaku akan dibebaskan oleh Luffy dan Zoro. Nampak gayanya walaupun si Luffy dengan Zoro tu buat muka yang annoying pada penghujung chapter yang lepas, namun demikian mereka tetap membebaskan Lucci dan Kaku daripada Gari Kairoseki itu untuk berhadapan dengan Seraphim. Lucci dan Luffy dikatakan bakal berlawan dengan Ash Bear, manakala Zoro dan Kaku pula bakal berlawan dengan Ash Hawk. Well, perkara ini berkemungkinan dilakukan oleh Oda dengan tujuan untuk menunjukkan power scaling bagi Seraphim ini. Yalah, dalam chapter yang ke-1070 yang lepas, Vegapunk sendiri telah pun mengesahkan bahawa Seraphim ini merupakan the strongest form of humanity yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk itu sendiri. Bukan setakat itu sahaja, bahkan sekali lagi dalam chapter yang ke-1075 yang lepas, Lilis sekali lagi telah pun menegaskan bahawa Seraphim ini sememangnya dicipta sebagai the ultimate form of humanity. So dalam chapter spoiler pada kali ini, kita dapat melihat macam mana kuatnya Seraphim ini sehinggakan dua orang paling kuat dalam Straw Hats Pirate perlu bekerjasama dengan dua orang yang paling hebat daripada kalangan ejen elite world government. Memang mantaplah kekuatan yang dimiliki oleh Seraphim ni. Cumanya dalam spoiler ini kita masih lagi belum didedahkan sama ada Luffy, Lucci dan Kaku menggunakan awakening form mereka ataupun tidak. Aku juga berpendapat yang selain daripada untuk menunjukkan power scaling Seraphim ini, tindakan Zoro dan Luffy untuk membebaskan Lucci dan Kaku juga adalah supaya mereka tidak terbeban untuk melindungi kedua-dua ejen CP0 yang sedang tergari itu. Yelah, kan Zoro sendiri ada beritahu dalam chapter yang lepas bahawa mereka punya maruah pasti akan tercela sekiranya mereka membiarkan kedua-dua ejen Cyberpol Aegis Zero ini mati dalam keadaan sedang bergari. So dengan melepaskan mereka berdua daripada Gari Kairoseki itu, kalaulah Lucci dan Kaku mati sekalipun, ianya tidak lagi mencalarkan maruah Zoro dan Luffy kerana kekalahan Lucci dan Kaku itu adalah sepenuhnya disebabkan oleh diri mereka sendiri. Luffy dan Zoro juga bahkan akan mampu untuk lebih fokus ketika berhadapan dengan Seraphim dengan membebaskan Lucci dan Kaku ini. Poin yang seterusnya pula mengatakan bahawa Ash Hawk juga mempunyai kemampuan buah iblis seperti mana Seraphim yang lain. Kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Ash Hawk ini adalah kemampuan Devil Fruit Supanomi yang dimiliki oleh Mr. One sebelum ini. Poin ini sangatlah menarik bagi aku guys. Bukan apa, benda ni menunjukkan kepada kita semua bahawa projek penghasilan Seraphim ini sebenarnya telah pun dijalankan oleh Dr. Vegapunk sejak daripada 2 tahun yang lalu lagi. Maksud aku sebelum time skip lagi. Yalah, seperti mana yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk dalam chapter yang ke-1070, untuk menghasilkan kemampuan buah iblis jenis Paramecia ini, Vegapunk memerlukan lineage factor bagi pengguna buah iblis tersebut untuk dipindahkan ke dalam Seraphim. Maksudnya Vegapunk perlu menjalankan eksperimen ke atas pengguna buah iblis itu sekiranya Vegapunk ingin mengklonkan kemampuan mereka. Dan seperti mana yang kita semua sedia maklum, Mr. One aka Daz Bones telah pun dipenjarakan di Impel
Down pada 2 tahun yang lalu selepas Sir Crocodile ditewaskan oleh Luffy di Arabasta. Kemudian si Mr. One dan Crocodile ni pula telah pun meloloskan diri daripada Impel Down juga pada 2 tahun yang lalu apabila Luffy membuat kekacauan di penjara tersebut. Maknanya dalam tempoh penahanan Mr. One yang berada di Impel Down pada 2 tahun yang lepas itu sahajalah Dr. Vegapunk mampu untuk melakukan eksperimentasi ke atas Mr. One. Sebab itulah aku rasakan benda ni sangatlah menarik. Maknanya rancangan untuk menggantikan SSG dengan si Chichibukai ini mungkin sudah lama dirancang oleh world government. Cumanya mereka tiada alasan untuk membubarkan sistem tersebut sehinggalah Luffy membuat kacau di Dressrosa menyebabkan berita tentang Chichibukai Don Quixote do Flamingo yang menjajah Dressrosa Kingdom itu telah pun terbongkar dan akhirnya isu ini telah pun diketengahkan ke dalam persidangan Reverie menyebabkan sistem Chichibukai akhirnya dibubarkan. Dan dekat sini menguatkan lagi hujah aku dalam video chapter analisis yang lepas, yang mana aku merasakan dalam chapter yang akan datang berkemungkinan kita akan menyaksikan kemunculan S Flamingo, S Crop dan S Bat ataupun S Gecko. Sebab first, Crocodile adalah seorang Chichibukai seperti mana Seraphim yang lain direplikakan daripada Chichibukai. Kedua, kalau Vegapunk boleh replicate Devil Fruit Dust Bonus, sudah tentu Vegapunk boleh replicate tubuh Crocodile. Cuma untuk mereplikasikan Devil Fruit Suna Nomi milik Crocodile ni aku tak sure sangat. Ialah sebab Vegapunk sendiri bagi tahu dalam chapter sebelumnya bahawa Devil Fruit jenis Logia ni dia lain sikit dari Paramecia. Pasal Paramecia boleh je guna lineage factor. So smart betul lah plot storyline yang dihasilkan oleh Oda Sensei ni kan. Poin yang seterusnya yang dikongsikan oleh spoiler pula mengatakan bahawa kita bakal ditunjukkan dengan Dr. Vegapunk yang asli akan dipenjarakan bersama-sama dengan ejen CP0 yang telah pun dipenjarakan selama beberapa bulan. Guys, untuk pengetahuan korang semua, dalam video chapter analisis 1075 part 2 yang lepas aku ada berkongsikan sebab-sebab kenapa Dr. Vegapunk ini bukanlah seorang pengkhianat. So kalau korang tak tengok lagi video tu, korang boleh layan lepas ni, okey? Dan ternyata dalam spoiler pada kali ini kita telah ditunjukkan dengan Dr. Vegapunk yang dipenjarakan ini seolah-olah menunjukkan kepada kita bahawa Dr. Vegapunk sememangnya bukan seorang pengkhianat. Poin yang seterusnya yang akan aku kongsikan dengan korang semua selepas ini adalah poin yang paling hype dalam spoiler pada kali ini. Kita dikatakan bakal melihat Shanks yang kini berada di Pulau Elbaf bersama-sama dengan beberapa giant yang lain termasuklah Brogy, Dory dan yang lainnya. Mantap habislah guys. Mungkin tajuk pada chapter kali ini yang berjudul sebagai All Friend itu merujuk kepada poin ini. Maksud aku mungkin All Friend ataupun teman lama itu menunjukkan kepada kita semua hubungan persahabatan yang dimiliki oleh Shanks dengan juga bangsa gergasi ini. Mungkin semasa pertualangan Shanks dengan Roger Pirates dahulunya, Roger pernah singgah ke Pulau Elbaf ini dan Shanks telah pun berkawan dengan bangsa-bangsa gergasi yang berada di sana. Maka disebabkan perkara tersebut telah pun berlaku lebih daripada 20 tahun yang lalu, ianya menyebabkan Shanks menjadi the All Friends of the Giants. Ataupun berkemungkinan All Friends yang dimaksudkan itu adalah Luffy yang pernah berjumpa dengan Brogy dan Dory pada 2 tahun yang lalu di Little Garden. Mungkin Shanks dan Giant yang berada di sana sedang membincangkan tentang Luffy yang kini merupakan the reincarnation of Joy Boy. Ialah sebabnya kan bangsa-bangsa gergasi ini mempunyai khazanah peninggalan Ohara yang menceritakan tentang Ancient Kingdom yang terdapat pada zaman Void Century. So mungkin Shanks ke Pulau Elbaf ini dengan tujuan untuk membincangkan perkara tersebut. Poin yang terakhir yang telah dikongsikan kepada kita semua juga tidak kurang hebatnya guys. Kita dikatakan bakal melihat Kid Pirates yang kini sedang berlabuh di pinggir pantai Kepulauan Elbaf. So guys, nampak gayanya teori aku dalam video yang bertajuk Chapter 1072 Rematch Shanks vs Kid di Pulau Elbaf prediction yang lepas bakal menjadi sebuah kenyataan. Dalam video tersebut aku ada berteori macam ni. Part yang seterusnya yang aku nak bincangkan dengan kalian pula adalah tentang Kid. Mungkinkah pertarungan rematch bagi si rambut merah dan si kudung Shanks versus Kid akan berlaku di Pulau Elbaf? Well, of course, teori Elbaf merupakan pulau milik Shanks merupakan antara teori yang paling masyhur berlegar-legar dalam komuniti One Piece. Dan sampai ke hari ini kita masih belum mendapat apa-apa pengesahan daripada Oda Sensei sama ada teori tersebut betul ataupun salah. Maka sekiranya teori tersebut adalah betul, maka kita akan melihat rematch bagi pertarungan Kid versus Shanks. Aku berpendapat sedemikian adalah kerana kita dapat tengok yang sekarang ini dalam One Piece adalah macam musim rematch ataupun ulangan. Maksud aku macam ni, kita dapat tengok rematch Luffy versus Lucci, rematch Zoro versus Kaku, rematch Kuma versus Marijoa, which Kuma yang sekarang telah pun ke Red Line, the base of Marijoa sekali lagi, dan juga rematch Marineford with the other side of the coin. Maksud rematch Marineford War with the other side of the coin ini adalah Garp yang akan menentang Blackbeard Pirates. Kalau korang perasan dalam Marineford War dulu
dulu seorang legenda Lanun iaitu Whitebeard the Yonko menyerang Marine untuk menyelamatkan Ace, sekarang ini seorang legenda Marine pula yang menyerang Blackbeard the Yonko untuk menyelamatkan Kobe. Dan yang menariknya adalah kedua-dua watak Ace dan Kobe ini adalah watak yang sangatlah rapat dengan Luffy. So dalam musim rematch yang sedang berlangsung ini, adakah kita bakal melihat rematch bagi Kid versus Shanks? Yalah, sebabnya seperti mana yang kita semua sedia maklum, Kid telah pun kehilangan tangan kirinya itu disebabkan oleh Shanks. Tambahan pula sejak daripada Arc Dressrosa lagi, Kid, Apo dan Hawkins telah beraliansi untuk menyerang Shanks ini. Jadi dengan peningkatan kuasa yang telah dimiliki oleh Kid selepas berhadapan dengan Big Mom, pastinya Kid mempunyai keyakinan yang lebih tinggi untuk berhadapan dengan Shanks sekali lagi. Kalau dulu sebelum lawan dengan Big Mom dan Kaido pun dia dah berani cabar Shanks, takkan sekarang dia nak takut pula. Well, aku harap sangat yang perkara ini akan berlaku sebab aku nak tengok juga scenes perlawanan bagi Red Hat Shanks ni selain daripada dalam movie Red je kan. Oh yes, satu lagi, kalau ada antara korang yang fikir sekarang ni kan Shanks tengah settlekan Bartolomeo, macam mana nak lawan Kid, aku yakin yang Shanks versus Bartolomeo tu dah settle dah pun kalau ianya benar-benar berlaku. Yelah, kalau nak hentikan Kaido dari menyerang Marineford pun Shanks ambil masa singkat. Ini kan pula nak berhadapan dengan Bartolomeo. Tambahan pula Shanks nak hentikan Bartolomeo ni berlaku pada saat Luffy nak meninggalkan Wano. So sekarang dalam manga dah 3 hari berlalu semasa mereka tiba di Egghead Island. Jadi possibly Shanks telah pun settle berhadapan dengan Bartolomeo tu. Jadi mungkin Oda akan memberikan kita rematch ini supaya apa yang berlaku kepada trio 3 bilion ini menjadi seimbang. Law versus Yonko Blackbeard, Luffy versus Marine and Cypher Paul, dan Kid versus Yonko Shanks. Kan balance kalau macam tu kan. Lagipun sejak akhir-akhir ini Oda kebiasaannya terus memberikan kepada kita sambungan bagi cliffhanger yang berlaku macam kes Kid ni dalam chapter yang seterusnya. So aku harap sangat yang rematch Shanks versus Kid ini akan berlaku nantinya. Kalau korang pula macam mana? Please drop your comment down below. Okay? Nampak gayanya teori aku itu bakal mengena guys, dan ianya pasti akan menjadi satu perkara yang sangat menarik nantinya. Kejap, kau dah sensi ni tengok video-video aku ni sebenarnya bercanda aja. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, insyaAllah. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi